على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، 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 بنعمته تتم الصالحات.
Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, bersama saya Syafiq Saleh untuk Destinasi IKIM. Temankan anda di petang Khamis yang aman tenang ini. Syukur, Alhamdulillah kita berada di tarikh 28 Januari 2021. Bersamaan 15 Jamadil Akhir 1442 Hijriah. Saya doakan juga semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan apa jua yang kita nak lakukan, jangan lupa kita utamakan ibadah solat kita terlebih dahulu. Kalau tadi dah pun dengarkan seruan azan tepat jam 4.51 petang, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, sekarang ni saya nak kongsikan satu hadis berkaitan malaikat mendoakan kepada pendoa. Baik, maksud dari hadis ini daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama Muslim yang berjauhan, yakni tiada di sisinya, melainkan malaikat akan mendoakannya pula dan bagimu kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis ini hadis sahih dan pengajaran dari hadis ini antara sebab persaudaraan dan menjaga ukhuwah sesama Muslim ialah mendoakan kebaikan kepada sahabat kita, dan mereka yang mendoakan sahabatnya ketika berjauhan, nescaya malaikat juga akan mendoakan kebaikan yang sama untuknya. Jadi jomlah kita sama-sama doakan sahabat kita dengan penuh kebaikan, kesihatan, mendapat kesejahteraan. Moga malaikat juga mendoakan perkara yang sama untuk kita juga. Masya Allah. Ayolah kita sama-sama cetuskan kebaikan. Semoga kita juga akan mendapat yang baik-baik nanti. Okey. Baik, saya nak maklumkan seketika nanti kita akan bersama rancangan Imanuna seperti biasa setiap hari Khamis petang ini. Kita highlight lagi perbincangan ilmu akidah bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita nak bawakan petang ini tentang tajuk pengertian dan pembahagian hukum. Jadi, macam biasa boleh terus tonton di Facebook Live IKIM FM, dan ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke WhatsApp konti 0112900404. Kekal bersama kami hanya di IKIM. Biar berlinangan air mata, ku takkan hentikannya. Biarkan ia menyembuh luka, hilanglah rasa duka. Tidak ku termampu merentasi liku-liku. Oh sungguh ku tak mampu menghadapi semua
jalan keluarnya, rezeki yang tidak disangka-sangka, cukup Allah baginya, berkuasa segala-galanya, terima seadanya. Biar berlinangan air mata, ku takkan hentikannya. Biarkan ia menyembuh luka, hilanglah rasa duka, hilanglah rasa duka, hilanglah rasa duka, hilanglah rasa duka. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Ha, pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak. Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Produk Marvel Care telah bersiaran di IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Produk Marvel telah membantu lebih daripada 300,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang telah meningkat usia. Jadi, sempena ulang tahun Marvel Care yang ke-8 ini, kami berbesar hati untuk memberikan percuma 3 paket produk Marvel Care kepada anda yang belum pernah lagi mencuba Marvel Care. Percuma 3 paket Marvel ini untuk anda rasakan sendiri keunikan Marvel sebelum anda membeli. Anda boleh amalkan Marvel Care selama 3 hari secara percuma. Ini juga sebagai tanda keyakinan kami terhadap produk Marvel Care dan kami mahukan anda berpuas hati dengan Marvel Care sebelum anda membeli. Lepas puas hati, baru anda membeli. Jadi, tunggu apa lagi? Inilah masanya untuk anda tuntut percuma Marvel Care. Percuma 3 paket Marvel ini hanya terhad kepada 500 orang sahaja yang pantas untuk menghubungi kami. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Saya ulang lagi sekali. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. 017-388-9555. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 89.5 FM di Melaka. IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama untuk pertemuan di hari Khamis petang ini bersama rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Kita nak dengarkan lagi perkongsian berkaitan dengan ilmu akidah, dan bercakap tentang ilmu akidah ni seperti biasa kita ada guru kita yang dapat bersedia di talian Skype waktu ini. Ini dia nak mengalu-alukan kehadiran bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Syafiq sihat? Seadanya Doktor. Macam biasa. Alhamdulillah. Itulah kan Doktor. Dan hari ini Doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan Imanuna, dan seperti biasa kita masih lagi menggunakan kitab rujukan kita iaitu Al-Aqidah Al-Sukhra. Okey, dan kita boleh sama-sama juga tonton di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ, dan jangan lupa tekan butang share juga untuk kita kongsikan pengisian ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Dan kalau ada pertanyaan, persoalan, terus hantarkan di talian WhatsApp konti 01129004 juga di Facebook Live IKIM. Anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruang komen. Baik Doktor, tajuk kita petang ini berkaitan pengertian dan pembahagian hukum. Jadi macam mana yang kita boleh bawakan laluan perbincangan dan juga sudut dimensi yang mana kita nak tahu berkaitan dengan tajuk ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat Saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, pada yang terhormat alim ulama, para a'immah yang saya sayangi di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada petang hari ini kita masih dapat teruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidah As-Sughra atau Ummul Barahin ini, karangan Imam As-Sanusi rahimahullah, yang mana pada hari ini kita sambung kepada jumlah yang kedua ataupun kata-katanya i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin, iaitu ini adalah pembahagian atau perbahasan definisi hukum dan juga perbahasan pembagian hukum. So kita mula dengan perkataan i'lam. Dari kata-kata i'lam di sini menunjukkan bahawa kalau kita terjemahkan adalah ketahuilah. Ketahuilah. Maksud ketahuilah ni berarti memberi fawaid atau memberi faedah, wajib atau dikhabarkan bagi kita untuk mengetahui perkara ini, untuk ada ilmu atau memiliki ma'rifah terhadap ilmu yang akan kita belajar di sini. Jadi ini adalah perbahasan ulama tentang apakah awal sekali yang wajib bagi sekalian mukallaf. Yang mana nanti dia akan jelaskan bahawa wajib atas sekalian mukallaf adalah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat yang wajib atasnya dan sifat-sifat yang mustahil atasnya dan apa yang harus. Ini kita akan bahas pada sesi yang akan datang. Tapi pertama, sebelum kita masuk pada makrifah tersebut, kita kena makrifah juga apa itu yang dipanggil dengan hukum. Sebab apa? Kalau kita tak tahu mukaddimah dia, tak tahu prolegomena dia, tak tahu pendahuluannya, macam mana kita nak tahu pengakhirannya? Lebih kurang macam itulah Syafiq. Ya. Maka dia kata i'lam annal hukmal aqliyah. Ketahuilah sesungguhnya hukum al-aqliyah yang sebangsa akal. Jadi bila kita dengar kata ni, kita kata ada hukum, ada akal. Okey. Hukum itu dulu kita kena kenal dulu. Apa itu hukum? Takut nanti orang ingat bila dengar hukum je, ini hukuman penalti daripada mahkamah. Contoh dia. Jadi kita kena faham kalimat hukum dalam bahasa Arab, al-hukmu,
huwa ithbatu amrin au nafyuhu, iaitu menetapkan satu perkara atau menafikan satu perkara. Ini yang dimaksudkan hukum. Maksud menetapkan suatu perkara atau menafikan suatu perkara adalah seperti saya kata, Zaid sedang duduk. Berarti saya menetapkan hukum sifat duduk pada si Zaid. Itu isbatu amrin. Kalau au nafyuhu, menafikan perkara, seperti saya kata, Zaid tidak berada di dalam rumah. Berarti berada di dalam rumah, ini saya nafikan bagi si Zaid. Itu misalan dia. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan hukum. Lalu hukum ini menurut ulama terbahagi kepada 3, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah hukum syarak. Hukum syarak. Hukum syarak ni apa? Hukum syarak, hukum syarak itu adalah hukum yang merupakan khitab Allah. Iaitu khitab Allah ni adalah ketentuan Allah, firman Allah, ketentuan Allah. Decree, bahasa Inggeris dia decree Allah. Decree. Titah Allah, lebih kurang macam itulah kita nak katakan. Decree Allah atau khitab Allah yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Bi af'alil mukallafina, iaitu perbuatan mukallaf. Sama ada perbuatan mukallaf itu disifatkan dengan tuntutan, berarti kewajipan. Dalam arti kalau tidak dilakukan berdosa, misalnya, atau berkaitan dengan ibahah, berarti perbuatan tersebut harus bagi mukallaf, tidak harus bagi mukallaf. Misalnya, awil wad'i ataupun wad'i. Wad'i itu adalah berkaitan dengan hukum wada'. Hukum wada' ni apa? Hukum wada' ini adalah hukum yang tergantung pada suatu kejadian. Lebih kurang macam tu. Maka secara kesimpulan dia atau secara pendetailan dia, hukum syarak ini ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi adalah segala hukum yang berkaitan tentang bebanan hukum terhadap mukallaf. Beban hukum yang wajib untuk ditanggung. Misalan dia, atau yang berkaitan dengan tanggungan perbuatan mukallaf. Maksud dia, pertama, iaitu al-ijab. Ijab ni adalah mewajibkan. Perkara wajib, perkara sunat, perkara mubah, perkara makruh, perkara mubah, perkara haram. Ini adalah 5 hukum taklifi. Wajib berarti kalau dia berbuat, maka dia dapat pahala. Kalau dia tidak berbuat, maka dia mendapat dosa. Ya. Itu adalah wajib. Contoh dia apa? Apakah solat 5 waktu bagi seorang mukallaf? Hukumnya wajib. Berarti kalau dia tidak solat 5 waktu, berarti dia berdosa. Kalau dia solat 5 waktu, berarti dia mendapat pahala. Itu wajib. Yang kedua, sunat. Sunat adalah ma yundabu bi fi'alihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Seseorang yang diberi pahala ketika melakukannya, tapi kalau dia meninggalkannya tidak terkena dosa. Itu kan? Itu nama dia sunat. Yang ketiga adalah mubah. Mubah ini harus. Terjemahan dia bahasa Melayu harus. Dia buat, tak dapat pahala. Dia tak buat, tak dapat dosa. Tak dapat pahala. Tak ada apa-apa lah. Kosong. Itu mubah. Sedangkan yang keempat, perbuatan mukallaf yang mana dipanggil dengan makruh. Kalau dia berbuat, dia tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau dia tinggalkan, maka dia dapat pahala. Itu makruh. Dan yang terakhir adalah haram. Haram berarti kalau dia berbuat, dia dapat dosa. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, niat untuk meninggalkannya, maka dia mendapat pahala.
taala. Ini adalah dipanggil dengan hukum taklifi. Okey. Okey. Setelah ini kita sambung tentang hukum wad'i pula, insya-Allah. Baik, doktor. Kita akan sama-sama menghayati lagi pelbagai pembahagian hukum ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kekalkan bersama kami. Dan kalau ada persoalan, pertanyaan, boleh saja hantarkan di talian WhatsApp konti 011290040004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبرد بردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام يا نبي الله يا رسول سلام يا شفيع الله سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan doktor, kita nak sambung lagi doktor berkaitan dengan tajuk kita hari ini, pengertian dan pembahagian hukum. Kita bawakan perbincangan berdasarkan kitab Al-Aqidah Al-Suhrah. Silakan doktor.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi saya telah menjelaskan tentang hukum taklifi. Hukum taklifi kita dah selesai. Betul. Sekarang kita masuk bahagian kedua daripada hukum syarak, dipanggil dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu apa? Hukum wad'i ini boleh diibaratkan suatu ketentuan syarak pada akibat atau pada sesuatu keadaan yang berlaku pada si mukallaf tersebut. Maksud dia macam mana? Kalau si mukallaf buat ini, maka konsekuensi dia ini. Kalau si mukallaf dalam keadaan macam ni, maka dia ada hukum macam ni. Ini nama dia hukum wad'i. Lebih kurang gambaran dia terbagi kepada banyak. Salah satu dia adalah sebab, yang kedua syarat, yang ketiga sahih atau sah, yang keempat nufus, berlaku. Maka contoh sebab, kerana terbenamnya atau kerana tergelincirnya matahari, berarti menyebabkan masuknya waktu zuhur. Dengan masuknya waktu zuhur, berarti menyebabkan wajib bagi seseorang mukallaf untuk melaksanakan solat zuhur. Betul? Itu sebab. Kalau dia tak solat, berarti dia menanggung dosa hukum taklifi tadi. Kan? Hukum taklifi tadi wajib. Misalan dia. Muncul wajib tadi tergantung pada berlakunya, iaitu tergelincirnya matahari daripada istiwa. Istiwa ni adalah tengah matahari itulah. Bila tergelincir sikit, ini dah masuk waktu zuhur. Itu sebab. Syarat pula adalah bila terjadinya perkara ini, maka menghasilkan adanya satu perkara yang lain. Misalan dia, solat takkan boleh sah tanpa ada wuduk. Bila seseorang itu berwuduk, maka baru boleh dia solat. Kerana syarat sah solat adalah memiliki wuduk, iaitu suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Betul? Ini contohnya. Berarti syarat solat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Berarti wuduk, mandi dan lain-lain. Itu namanya syarat. Yang selanjutnya, misalan lain adalah sahih, sah. Ketika sesuai syarat dan rukunnya, maka sahlah solat tersebut. Berarti dia dianggap tidak memiliki hutang. Hutang solat di sisi Allah. Contoh lain, bahagian lain lagi adalah nufus. Nufus itu apa? Iaitu ketika mana akad nikah telah cukup syarat rukunnya, kan? Ada rukun nikah, biasanya orang nak kahwin. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Tak, ada 2. Mana satu Syafiq? Tak boleh kahwin kalau tak tahu. Contoh dia. Kena tahu berapa rukun nikah. Biasanya dicek. Ada wali, ada saksi, 2 saksi, ada suami, ada isteri, kan? Dengan mahar dia cukup, ijab kabul, dan lain-lain. Ada yang syarat, ada yang rukun. Okey. Ketika cukup segala syarat dan rukunnya, maka sahlah nikah tersebut. Berarti nikah ini nufus. Nufus itu berarti berlangsung. Bila berlangsung, maka ketika perempuan tersebut hamil dalam keadaan nikah, kerana pernikahan tadi, dalam pernikahan tadi, maka lalu hamil, lahirnya anak tersebut dinisbahkan atau dinasabkan kepada si bapa. Betul? Maka bapa wajib memberi nafkah kepada anak tersebut. Bukan mak. Mak tak wajib bagi nafkah. Mak wajib mentarbiah anak tersebut. Ya. Tapi nafkah tersebut adalah tanggungjawab kepada si bapa. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal mauludillah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okey, itu contoh dia. Okey, ini adalah yang dipanggil dengan hukum wad'i. Okey, hukum wad'i. Lalu yang kedua, Ustaz. Tadi Ustaz kata hukum terbagi kepada 3. Ada hukum syarak. Yang kedua dipanggil dengan hukum adat atau al-hukmu al-adiyu.
Hukum adat tu apa? Al-hukmu al-adiyu atau hukum adat fahakikatuhu isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruril khairani bainahuma alal hissi. Iaitu apa? Menetapkan satu hukum atau hukum yang berkait antara satu perkara dengan perkara lain. Okey. Disebabkan kewujudannya atau ketidakwujudan perkara tersebut dengan lantaran diulang-ulang. Diulang-ulang keterkaitan perkara tersebut antara keduanya yang disaksikan secara panca indera. Maksudnya apa tuan-tuan? Hukum adat ini adalah hukum atau ketentuan menetapkan satu perkara atau menafikan satu perkara sesuai dengan eksperimen yang telah dilakukan berkali-kali. Antara kewujudannya dengan tidak kewujudannya sesuai dengan kenyataan panca indera. Maksud dia panca indera kita yang melihat dan menyaksikan perkara tersebut. Tapi apa? Tapi dia ada ditambahkan oleh ulama seperti Imam Sanusi. Dia explain walau bagaimanapun hukum adat ini tetap ma'asihati takhallufi, tetap sah untuk tidak berlaku, wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albatata, dan dia tidak akan memberi kesan kepada yang lainnya sama sekali. Maksud dia apa? Contoh dia, api membakar. Ini bukan hukum syarak. Ini bukan hukum taklifi. Ini bukan hukum wad'i. Tapi api membakar, ini dipanggil hukum adat. Maksudnya apa? Kita menetapkan api kena pada kertas akan membakar. Ini berdasarkan apa? Eksperimen panca indera kita yang telah dilakukan berkali-kali. Api bila kena kertas, dia akan membakar. Walau bagaimanapun, ma'asihati takhallufi. Boleh tak dia tidak membakar? Boleh. Ustaz, api dengan kertas mesti membakar, Ustaz? Belum tentu. Sihati takhallufi. Buktinya Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api, tidak terbakar. Betul? Malah api itu sejuk. Oh, itu mitos, Ustaz. Itu bukan mitos. Itu mukjizat. Benar-benar terjadi. Hari ini, siapa tahu orang makan kaca yang sepatutnya kaca tajam melukai, tidak melukakan. Boleh ke terjadi? Boleh. Maka hukum adat ini terbahagi kepada 4. Terbahagi kepada 4. Maksud dia, yang pertama adalah wujud dengan wujud. Seperti wujudnya kenyang disebabkan wujudnya makan. Kerana ada makan, akhirnya wujudnya kenyang. Lalu, tidak wujud dengan disebabkan oleh ketidakwujudan perkara lain. Seperti tidak adanya kenyang kerana tidak adanya makan. Yang ketiga, wujud dengan tidak wujud. Iaitu wujud dengan tidak ada. Seperti apa? Wujudnya lapar disebabkan oleh tidak makan. Wujudnya lapar oleh sebab tidak makan. Yang betul. Yang keempat, iaitu ketidakwujudan disebabkan oleh kewujudan satu perkara yang lain. Tidak adanya lapar kerana wujudnya makan. Tapi saya tanya, apakah makan mesti kenyang? Oh ya Ustaz, saya makan kenyang. Ada orang dia makan tak kenyang-kenyang. Kerana apa? Itu semua hukum adat. Hukum adat. Berarti fizik, medicine, semua ini adat. Virus menyakitkan, ini adat. Maksud secara adat, boleh tak dia tak sakitkan? Bukti dia boleh. Ada orang kena tak sakit. Betul kan? Tapi ada orang yang kena sakit. Itu maksud dia hukum adat. Okey. Baik.
Doktor, itu dia. Kita dapat sedikit tentang pembahagian hukum-hukum di situ. Dan sambil-sambil doktor kita bersiaran ni doktor. Ada juga yang dah pun hantarkan pertanyaan kepada kita kalau di Facebook IKIM FM dalam siaran live kita. Ada sahabat kita Ahmad Nazri bertanya, Doktor, adakah hukum akal ni wajib bagi memiliki akidah yang sah bagi orang awam atau memadai dia beriman dengan rukun iman tanpa dalil akli? Kita lagi doktor akan berikan penyerangan di situ. Okey, kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Bagi anda yang nak bertanya, boleh hantarkan persoalan anda di talian WhatsApp konti 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Apabila seseorang hamba itu luas pengetahuannya dan dia kenal Allah, maka semakin dalamlah dia merenung ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu semakin kukuhlah pemahamannya. Sebab itulah para arifun billah dan para ulama, mereka itu mempunyai pengertian yang berbagai-bagai terhadap Al-Quran. Itulah bukti semakin luas pemahaman mereka, semakin dekat mereka dengan Allah. Buktinya, Abu Dzar pernah menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bangun salat bersama-sama dengan sahabat kerana mengenangkan suatu firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kiranya engkau menyiksa mereka itu, maka mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Pembudayaan norma baharu bekerja dari rumah ketika pandemik. Pastikan anda sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat yang ditetapkan. Sentiasa bersedia sekiranya diarah oleh ketua jabatan atau majikan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain. Memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. Ingat, kerja itu amanah. Walau di mana jua, pastikan kita bekerja dengan cemerlang. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan untuk rancangan Imanuna. Bermaksud iman kami. Kita sedang bersama dengan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan doktor, kita nak sambung sedikit lagi doktor. Sebelum kita dapatkan soalan-soalan dari sahabat pendengar kita berkaitan tajuk kita petang ini, pengertian dan pembahagian hukum. Tadi doktor dah berikan kepada kita bagaimana hukum yang terlibat tu. Okey, jom sama-sama kita sambung lagi doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah habis bahas tentang hukum syarak. Ada taklifi, ada wadai. Hukum adat dibagi kepada 4 tadi. Dan sekarang yang ketiga dan yang terakhir adalah hukum akli. Ni yang disebut ni. Hukum akli, apakah dia dulu? Kita kena kenal apa itu hukum akli. Hukum akli adalah menetapkan satu perkara atau menafikan perkara tersebut tanpa perlu tergantung pada eksperimen yang berulang kali. Tidak juga ketetapan oleh zat yang menetapkan dia. Jadi, ini adalah nama dia hukum akli. Maksud dia hukum akli ini sesuatu perkara yang bukan wad'i wadi'in, bukan dibuat oleh sebuah sebuah zat, seorang zat, tidak juga kerana eksperimen lalu kita kata, tapi dia dah memang macam tu. Okey, itu hukum akli. Hukum akli ini terbagi kepada 3 seperti kalam mu'alif. Apa yang mu'alif kata? Mu'alif berkata, i'lam annal hukmal aqliyah, sesungguhnya hukum akli yanhasiru fi salasati aksamin, terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, al-wujubu.
Yang kedua, istihalatu. Yang ketiga, wal jawazu. Terjemahan dia wajib, mustahil, harus. Okey. Wajib itu apa? Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib adalah suatu perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal ketidakwujudannya. Seperti halnya kita kata bahawa Tuhan itu tak wujud. Akal tak boleh terima, Syafiq. Kenapa tak boleh nak terima? Lah, kalau Allah tak ada, siapa yang menciptakan alam ini? Itu contoh dia. Yang kedua adalah dipanggil dengan mustahil. Mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tak boleh menggambarkan kewujudan perkara tersebut. Seperti kita kata 1 tambah 1 itu 4. Mustahil. Mana boleh 1 tambah 1 4? Akal takkan boleh terima. Mustahil. Dan yang ketiga adalah harus. Harus ini apa? Iaitu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Iaitu akal menghukum harus perkara itu untuk wujud atau ketidak wujud. Jadi boleh ada, boleh tak ada. Seperti apa? Kita kata yang namanya jirim boleh diam, boleh bergerak. Betul lah. Jirim boleh diam, boleh bergerak. Begitu juga harus, iaitu Allah boleh masukkan kita dalam syurga, boleh masukkan kita dalam api neraka. Ini nama dia sifat harus. Itu tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Pembahagian 3 tadi. Maka ini dipanggil hukum akal. Jadi hukum akal ini dia bukan wad'uwadi'in, iaitu ketentuan pembuatan orang yang berbuat, atau tidak tergantung pada eksperimen. Dia dah memang seperti itu. Menetapkan satu perkara atau menafikannya tanpa perlu tergantung pada eksperimen atau peletakan orang yang meletakkannya. Okey? InsyaAllah kita masuk Q&A, Syafiq. Boleh, Doktor. Okey. Tadi kita dapat satu soalan, Doktor. Yang sahabat kita namanya Encik Ahmad Nazri, itu nama Facebooknya, bertanya sebentar tadi berkaitan dengan adakah hukum akal ini wajib bagi memiliki akidah yang sah bagi orang awam, atau memadai hanya dia beriman dengan rukun iman tanpa dalil akli, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang awam, dia tidak wajib mengetahui secara teknikal. Ada berapa? Hukum ada 3. Hukum akal ada berapa? Ada 3. Definisi akal, hukum akal apa? Adalah isbatu amrin au nafyu ma'a taqarrin bla 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 bla. Dia tak wajib tahu secara teknikal. Tapi dia wajib ada dalam iman dia makna. Kita panggil makna ataupun intipati daripada hukum akal. Maksud dia, ketika dia ditanya, bolehkah di alam ini ada 2 Tuhan? Akal dia akan kata, mustahil bagi Allah wujudnya syirik. Wujudnya sekutu baginya. Ya, betul. Mustahil. Kerana apa? Takkanlah Tuhan A, kan? Tuhan A nak buat ada 2 Tuhan, berarti ada Tuhan B. Gaduhlah 2 Tuhan ni. Misalnya yang akan kita bahas nanti dalam perbincangan wahdaniyah. Sebab itu kegunaan dia bukan di situ. Jadi maybe dia tak tahu teknikal dia, tapi bila dia kata Tuhan ni ada 2 di alam ini, mustahil. Dia tolak. Bagi dia benda tu mustahil. Ya. Contoh dia lain. Contoh yang lain, iaitu sifat kudrah ini, sifat kuasa ini wajib ke bagi Allah? Wajiblah. Takkanlah Tuhan tapi tak berkuasa. Akal tak boleh terima yang namanya Tuhan tidak berkuasa. Yang namanya Tuhan, Allah, dia mesti berkuasa. Bila kita kata mesti berkuasa, mesti itu maksud dia wajib lah.
Bukan berarti kalau Allah tak berkuasa Allah berdosa. Bukan. Itu salah. Itu hukum taklifi. Tak ada kena-mengena. Itu hukum taklifi berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Tapi akal mengatakan Tuhan iaitu Allah yang Maha Esa, dia mesti bersifat dengan sifat kuasa. Kalau dia tidak berkuasa, dia bukan Tuhan. Akal tak boleh terima. Okey. Itu dia. Jelas di situ. Masya Allah. Baik doktor, kita hampir sampai di hujung pertemuan dan ni doktor. Dan mungkin sedikit doktor kesimpulan dan juga kata-kata sebagai nasihat apa yang boleh kita belajar dalam tajuk ini. Silakan. Okay, dalam tajuk ini ibarat dia kunci untuk mengetahui perbahasan ilmu akidah ini atau pembancangan ilmu kalam ini. InsyaAllah yang mana kita kena tahu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu harus. Supaya apa? Bila kita masuk perbahasan dalil kewujudan Allah, the proof, the existence of God, contoh dia, iaitu bukti-bukti kewujudan Allah, kita akan menggunakan hukum rasional ini, hukum akal ini, wajib, mustahil dan harus. Dan insyaAllah sekian saja daripada saya pada petang hari ini. Kita akan sambung minggu hadapan. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perbincangan pada petang ini berkaitan tajuk pengertian dan pembahagian hukum. Kita harapkan sama-sama boleh faham. Kalau kurang faham tak apa, sebab di Facebook Live IKIM kita sedang siarkan di situ. Anda boleh tonton semula, kita boleh buat ulang kaji sama-sama. Kan insya-Allah. Baik doktor, sehingga waktu ini saja buat doktor dekat sana, jaga diri baik-baik. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan pada minggu akan datang insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton dan juga ikuti kita rancangan Imanuna yang kita bawakan di setiap hari Khamis jam 5 petang. Kekal bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sardin paket keluaran di Era. Wah, cantiknya. Kecoh hali aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato, merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral. Atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-5119-9000. Penyertaan adalah terhad. Kolej Universiti Islam Perlis KUIP, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 23 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIP 2021 bagi pelajar terawal menanti anda untuk kemasukan Februari 2021.
Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam peperiksaan SPM, pointer 2.0 dalam peperiksaan STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Untuk maklumat lanjut, layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS! Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 15 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan 28 Januari 2021. Kangar Alustar 7.28 malam, Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.28, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 7.27, Seremban dan Bandar Melaka 7.26, Johor Bahru 7.21, Kuantan 7.22, Kuala Terengganu 7.18, Kota Baru 7.21, Miri 6.37 petang, Kuching 6.55, Lahad Datu 6.18.